Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila menciptakan manusia di atas muka bumi ini, tidak membiarkan manusia itu kesesatan. Allah dengan rahmatnya, dengan sifat pengasihnya, telah menghantar bagi setiap umat itu Rasul, supaya Rasul itu membimbing manusia, supaya Rasul itu membawa hidayah yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal kepada manusia. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, sesungguhnya kami telah hantar bagi setiap umat itu Rasul. Apabila para Rasul dihantar menyeru manusia beriman kepada Allah, manusia itu pula ada beberapa kelompok yang mengikuti Rasul dan yang berbeda dengan Rasul. Yang berbeda dengan Rasul ataupun yang tidak mengikut ajaran Rasul itu ada pula beberapa jenis. Jenis yang pertama ialah manusia yang kelompok yang sama sekali menentang ajaran Rasul, tidak menerima apa yang dibawa oleh para Rasul. Kelompok yang kedua ialah kelompok yang menerima ajaran Rasul tetapi berlebih-lebihan, melebihi daripada apa yang diajar oleh Rasul. Dalam bahasa yang lain, mereka itu pandai-pandai menokok tambah ataupun melampau daripada apa yang diajar oleh para Rasul. Maka apabila para Rasul alaihimussalatu wassalam datang, terpaksa menghadapi kerenah-kerenah ini, bukan saja kerenah penentang, tetapi kerenah orang yang mengikut, berlebihan daripada apa yang diajar, menokok tambah apa yang tidak disuruh. Maka dengan itu kita apabila membaca Al-Quran, kita akan membaca ayat-ayat Allah, larangan-larangan Allah terhadap golongan ahlul kitab yang sebelum daripada kita, dan juga terhadap kita daripada menjadi golongan yang pelampau yang disebut sebagai ghulat, golongan yang pelampau. Yang inilah yang disebut oleh Allah kepada ahlul kitab, qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa dhallu katsira وضلوا لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kamu melampau di dalam agama kamu, ghairul haq, dengan cara yang tidak benar, wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl, jangan kamu ikut hawa nafsu kaum-kaum yang telah sesat sebelum daripada ini, wa adallu katsiran, bukan saja sesat, menyesatkan pula ramai pihak, wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka itu telah tersesat daripada jalan yang lurus. Seperti apa? Seperti golongan yang menyatakan Isa itu anak Allah. Allah menghantar Isa bin Maryam sebagai rasulnya. Ia patut dikasihi, dia patut dicintai, dimuliakan, tetapi mereka berlebih-lebihan, tak padan dengan memuliakan, mengangkatnya menjadi anak Tuhan. Seperti apa? Seperti Uzair yang dikatakan anak Tuhan oleh golongan Yahudi. Kesemuanya itu kerana terlebih nak beragama. Maka Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, baginda SAW menyebut, la tutruni kama atrat an-nasara Isa bin Maryam, innama ana abduhu wa rasuluh wa qulu abdullahi wa rasulihi, jangan kamu berlebih-lebihan terhadap aku ini seperti mana golongan Nasara, Kristian berlebih-lebihan pada Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Kita tidak berdoa, wahai Muhammad berikanlah kepadaku, wahai Muhammad selamatkan aku. Kita menyatakan ya Allah, walaupun kita kasihkan Nabi, kerana sifatnya melampau itulah yang akan menyebabkan manusia tersasar daripada jalannya. Di kalangan umat Islam dan di kalangan manusia yang beribadat, ada yang melampau dalam akidah, ada juga yang melampau di dalam ibadah, kerana dia rasa yang Nabi ajar itu tidak cukup, dia mesti tambah yang lebih sikit daripada apa yang Nabi tunjuk. Kerana dengan penambahan itu dia merasakan dia lebih beragama, mendekatkan diri kepada Allah. Pada zaman Nabi SAW, idea ini telah disebutkan. Apabila mereka bertanya tentang ibadat Nabi, mereka rasa tak berapa banyak, mereka rasa tak apalah Nabi itu diampunkan dosanya, kita kena sembahyang, kena puasa, kena beribadat lebih daripada Nabi. Ada yang menyatakan nak puasa sepanjang hari, tak mau buka. Ada yang menyatakan nak sembahyang malam sepanjang hari, sepanjang malam, tidak mau tidur. Ada yang menyatakan tak nak kahwin lagi kerana nak menumpukan perhatian kepada ibadah. Nabi SAW mendengar berita ini. Kata Nabi, antumul ladzi taquluna kadza wa kadza, kamukah yang menyatakan begini? Mereka kata na'am, ya wahai Rasulullah. Nabi kata, wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum, demi Allah akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah di kalangan kamu. Walakinnani asumu wa uftir wa usalli wa arkud wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tetapi kata Nabi, aku ini berpuasa dan ada hari aku berbuka, aku sembahyang, ada waktu aku tidur, aku juga menggauli wanita. Sesiapa yang berpaling daripada sunnahku, maka dia bukan di kalanganku. Kerana Nabi nak menjaga supaya jangan nak mengikut Nabi, tapi lebih daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi amaran, walau bagaimanapun akan ada penyelewengan yang banyak selepas ketiadaan baginda nanti.
manusia akan menokok tambah agama. Nabi SAW menyebut, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluh yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini akan dibawa bagi setiap generasi orang-orang yang amanah membawa ilmu ini. Apa kerjanya? Apa kerja ahli ilmu? Kata Nabi, yang pertama, yanfuna anhu tahrifal ghalin, membersihkan ilmu agama daripada penyelewengan orang-orang yang melampau, yang nak agama tapi melampau, melebihi. Ada yang mengkafirkan orang, ada yang memaki hamun orang hanya atas nama agama, melampau. Wantihal al-mubtilin, tokok tambah orang-orang yang batil. Dia rasa tak cukup yang Nabi tinggalkan, kena buat cara ibadat yang ditambah-tambah, barulah dia rasa lebih. Wa ta'wil al-jahilin, dan juga takwilan golongan yang jahil, yang tidak ada agama atau pengetahuan, cuba menafsirkan agama. Nabi kata pejuang ilmu bertanggungjawab untuk menghadapi tiga golongan ini. Nabi SAW memberi amaran tentang kemunculan satu golongan yang bernama, yang Nabi gelar, yang disebut sebagai Khawarij. Nabi tidak sebut nama mereka secara jelas, tetapi kemudian mereka dikenali dengan Khawarij. Satu puak Nabi kata, yakhruju min hadhil ummah, keluar dari umat ini, yakni di kalangan orang yang mengaku Islam, qaumun, satu kaum, tahqiruna salatakum ma'a salatihim, kamu rasa lekeh sembahyang kamu dibandingkan sembahyang mereka, yakni kuat salat mereka. Wasiyamakum ma'a siyamihim, lekeh puasa kamu dibandingkan puasa mereka. Yaqra'una al-Quran wala yunjawizu hanajirahum, mereka membaca Quran tapi Quran tidak lebih daripada halkum mereka. Yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka tercabut daripada agama seperti mana anak panah tercabut daripada busarnya. Maka keluarlah pada zaman Ali bin Abi Talib satu kelompok yang menentang Ali, menentang Muawiyah, menentang Uthman, sebelum daripada itu menentang para pemerintah di atas nama kononnya menegakkan agama. Slogan mereka ialah inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Slogan mereka wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, sesiapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Lalu mereka menyatakan Ali tidak menjalankan hukum Allah kerana berunding dengan Muawiyah. Perundingan adalah pendapat manusia, hukum daripada Quran. Mereka mengkafirkan Muawiyah, mereka mengkafirkan ramai para sahabat. Mereka berperang mengangkat slogan kita ingin menegakkan hukum Allah. Ali bin Abi Talib apabila mendengar tentang puak Khawarij ini, dia bergembira berperang dengan Khawarij kerana ada isyarat Nabi tentang Khawarij ini. Kalimat mereka indah, menegakkan undang-undang Islam, menegakkan hukum Islam, menegakkan kerajaan Islam. Kata Ali, kalimatul haq urida bihal batil, kalimat yang benar tetapi dengan maksud yang batil. Perkataan itu betul tapi tujuannya politik yang salah. Khawarij telah menyebabkan berlakunya pertempuran yang banyak. Sayyidina Ali menghantar Abdullah ibn Abbas berhujah dengan Khawarij. Khawarij tidak dapat menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas mengenai sunnah Nabi. Antaranya Ibnu Abbas menyatakan Nabi menghukum pencuri,
tetapi Nabi menyembahyangkan jenazahnya. Nabi memberikan harta pusaka. Karena Khawarij ini kata, sesiapa yang tidak mengikut apa yang Khawarij pegang, maka mereka terkeluar daripada agama. Siapa yang tidak bermazhab seperti Khawarij, kononnya untuk menegakkan pemerintahan Islam, maka dia musuh agama, maka berlakulah kafir mengkafir di atas nama agama, di atas mengkafirkan itu orang-orang yang melakukan dosa. Khawarij telah berperang. Ibnu Abbas menyatakan, aku melihat wajah Khawarij, pada pipi mereka ada kesan air mata menangis pada waktu malam bersolat, pada dahi mereka ada kesan sujud, tapi pada siang hari mereka memerangi orang Islam sendiri di atas slogan bahawasanya merekalah pihak yang hendak menegakkan sistem Islam, sementara kerajaan yang ada ketika itu, iaitu Ali, Muawiyah dan seumpamanya, ialah mereka yang menentang Islam. Pemikiran ini telah dihapuskan oleh Ali bin Abi Talib, dan Ali bin Abi Talib berbangga dalam banyak-banyak krisis yang dihadapi olehnya, dia berperang dengan Khawarij. Nabi SAW mengingatkan kita tentang bahaya ini. Kata Nabi SAW, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta idha ru'iyat bahjatuhu alaihi wa kana rida'an lil Islam ghayyarahu ila ma sya Allah fansalakha minhu wa nabadahu wara'a dhahrihi wa sa'a ala jarihi bisayfi wa ramahu bisyirk. Qalu ya Nabi Allah, ayyuhuma awla bisyirk, al-marmi amir rami? Qala ar-rami. Nabi kata, yang paling aku takut di kalangan umatku nanti berlaku ialah seorang lelaki yang membaca Al-Quran, sehingga apabila dia baca, nampak dia itu seperti ahli Quran, pandainya dia, nampak ketokohan agamanya, dan dia itu nampaknya mempertahankan Islam. Kemudian dia mengubah jalan Nabi, dia keluar daripada apa yang Quran ajar, dia baling Quran di belakangnya, di atas semangat Islam yang dia bawa, dia membawa pedang kepada jirannya, lalu dia menuduhnya sebagai syirik, lalu dia membunuhnya. Ini yang kita dengar, ekstremis, pelampau-pelampau yang berlaku, yang membunuh orang-orang Islam, akhirnya pergi ke peringkat itu. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, mana yang dekat dengan syirik, yang menuduh ataupun yang dituduh? Nabi kata, yang menuduh itulah yang dekat dengan syirik. Maka untuk itu para ulama menulis bagi setiap zaman, mengelakkan golongan pelampau di dalam agama. Agama diamalkan, tetapi tidak boleh lebih daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, sesungguhnya jalan syaitan itu dua. Yang pertamanya ialah syaitan menyesatkan manusia dengan menjadikan manusia itu cuai dalam agama, tak beramal dengan agama. Yang kedua, dengan dia menjadikan manusia itu beragama tetapi melampau di dalam agama. Bagi mengelakkan hal ini, di negeri Perlis ini kita mengambil langkah-langkah supaya semua unsur kemelampauan, kafir mengkafir, unsur memerangi orang Islam hanya kerana perbedaan pandangan dalam isu-isu politik, ataupun beramal dengan agama lebih daripada apa yang ditunjuk oleh Nabi, dielakkan supaya kita kekal di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini merupakan amanah yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu. Ilmu ini dibawa bagi setiap generasi orang yang amanah. Kerjanya yang pertama tadi, yanfuna anhu tahrif al-ghalin, membersihkan agama daripada penyelewengan golongan pelampau.
wa intihalal mubtilin, tokok tambah orang yang suka tambah agama, wa ta'wilal jahilin, dan takwilan orang-orang yang jahil. Di atas inilah berdirinya agama, di atas inilah berdirinya tanggungjawab ahli-ahli ilmu, ahli-ahli agama, dan di atas inilah tertegaknya pentadbiran agama bagi menjaga kemaslahatan dan menjaga kebersihan agama ini daripada diselewengkan. Maka dengan itu marilah kita beramal dengan agama. Agama itu bukan pada perkataan mufti, tidak juga pada perkataan ustaz. Agama itu apa yang ada di dalam kitab Allah dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilm ma qala Allah wa ma qala ar-rasul. Ilmu itu apa yang Allah dan apa yang Rasul nyatakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Marilah kita bertakwa kepada Allah dan berbekallah sebaik-baik bekalan ialah takwa. Ada beberapa perkara yang mungkin patut kita ingatkan diri kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah Rasul dan ulul amri di kalangan kamu, yakni orang yang menguruskan pentadbiran kekuasaan di atas kamu. Dan Allah menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah war Rasul. Jika kamu berselisih dalam satu perkara, balik pada Allah dan Rasul. Lihatlah kepada Allah, nas Quran, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kerana Nabi tahu bahawasanya manusia akan ada perbezaan pendapat. Pemerintah mungkin berpendapat satu pendapat, rakyat mungkin mempunyai pendapat yang lain. Jika berlaku perbezaan pendapat antara pemerintah dan rakyat, penguasa dan rakyat, pendapat siapakah yang akan dipakai? Jika rakyat memakai pendapatnya dan pemerintah berterusan dengan pendapatnya, maka berlakulah perselisihan di kalangan rakyat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-sam'u wat ta'atu 'ala al-mar'i muslim fima ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyatin, fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'ata wala ta'ah. Dengar dan taat wajib ke atas seorang muslim, sama ada dalam perkara yang dia suka ataupun dia tidak suka, selagi mana tidak diperintahkan dengan maksiat. Apabila disuruh untuk melakukan maksiat, maka tidak ada dengar dan tidak ada taat. Selagi mana urusan-urusan yang dilakukan oleh pengurusan pentadbiran, sama ada kerajaan yang memerintah ataupun majlis agama Islam sebagai kuasa ulul amri yang mentadbir hal ehwal agama, maka dengar dan taat selagi mana ia bukan maksiat. Sekalipun mungkin ada perkara yang kita tidak bersetuju, tetapi sekiranya ia bukan maksiat, ia ditaati. Orang yang besar berjasa di dalam Islam sehingga dipanggil sebagai Saifullah Khalid ibn Walid. Nabi SAW memberikan gelaran itu kepadanya. Dia masuk Islam membawa nama yang besar, peperangan demi peperangan,
kesemuanya dimenangi oleh Khalid. Menguasai Iraq, melakukan keajaiban. Ketika tentera sibuk di Iraq, dia sebagai panglima perang masih sempat datang ke Mekah tanpa disedari oleh tentera untuk menunaikan haji dan pulang dengan segera, sehingga diberi amaran oleh Abu Bakar. Pun begitu kepantasan yang luar biasa bagi Khalid itu telah dicatatkan oleh sejarah. Abu Bakar menyaksikan kemenangan demi kemenangan di bawah pemerintahannya, di bawah tentera Khalid. Ketika Rom mengepung Syria, bagi setiap penjuru Khalid datang memberikan bantuannya. Tanpa Rom sedari, tiba-tiba Khalid muncul di Syria kerana mengambil satu jalan yang paling sukar, sehingga ketika itu Umar belum lagi menjadi khalifah membantah Khalid kerana menyusahkan tentera. Tetapi Khalid ternyata telah menang dengan berbagai-bagai kemenangan di dalam medan perang. Apabila Umar bin Khattab naik menjadi khalifah, selepas kewafatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar telah antara perkara awal yang dibuat oleh Umar ialah memecat Khalid bin Al-Walid, seorang tentera yang sangat berjasa, dan melantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ketika surat pemecatan itu datang, di dalam keadaan medan perang yang tengah hangat, Khalid menyimpan surat itu supaya tidak berlaku kekucaran di kalangan tentera. Kemudian apabila keadaan reda, dia menyerahkan surat itu kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah, panglima baru yang dilantik oleh Umar, khalifah yang baru naik. Kata Khalid dengan perkataan yang terkenal, "Ana la uqatil min ajli Umar, wa innama uqatil min ajli Rabbi Umar." Aku tidak berperang kerana Umar, tetapi aku berperang kerana Tuhan Umar. Maka Khalid menjadi salah seorang daripada tentera Abu Ubaidah Al-Jarrah, walaupun Abu Ubaidah itu hakikatnya tidak lebih cemerlang daripada Khalid. Tapi yang demikian itulah kehendak Amirul Mukminin Umar bin Khattab bagi memenuhi maksud mentaati pemerintah, sekalipun perkara yang tidak disukainya, selagi mana ia bukan suatu yang maksiat. Hal ini hendaklah kita lakukan dalam hidup kita. Kita membantah pemerintah, mengingkari kemungkaran dan kemaksiatan, pembaziran dan kesalahan gunaan harta benda rakyat. Kita boleh bantah kerana ia mungkar. Tetapi jika pemerintah memutuskan satu hal yang tidak mungkar, yang kemungkinan pendapat kita benar ataupun pendapat pemerintah itu benar, maka kita taat, walaupun kita boleh memberikan pandangan balas yang berbeza, kerana mendaharkai dalam hal itu adalah merupakan menyanggahi apa yang telah disebut di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya ialah ingin mengambil kesempatan ini untuk mengingatkan ibu bapa bahawasanya mulai tahun ini Majlis Agama Islam Perlis telah melancarkan sekolah agama petang Perlis. Maka hendaklah ibu bapa memastikan anak-anak mereka dihantar. Pihak Majlis Agama Islam telah membelanjakan dengan jumlah wang berjuta-juta ringgit bagi memberikan allowance dan memberikan urusan pentadbiran bagi membolehkan sekolah agama petang Perlis. Kita nak anak-anak Perlis ini kesemuanya insya-Allah boleh membaca Al-Quran, mengenali tulisan Jawi, dapat untuk mempelajari hal ehwal agama. Kesemuanya ini dibelanjakan dengan wang zakat yang diberikan kepada MAIPS, dibelanjakan kepada pentadbiran. Jika sebelum ini kita mendengar beberapa negeri seperti Johor, Melaka mempunyai sekolah petang mereka, ramai bertanya kenapa Perlis tidak memilikinya. Alhamdulillah, hasil daripada usaha dan sukatan pendidikan, pelajaran, sukatan buku dan seumpamanya, dengan kerjasama dan sekolah, kita telah menubuhkannya. Dan berharap semua ibu bapa menyambut seruan ini untuk sama-sama memajukan sekolah agama petang Perlis ini, kerana anak-anak merupakan amanah. Pihak Majlis Agama Islam di bawah kepimpinan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis telah melakukan usaha
bagi memajukan Islam, pendidikan Islam di negeri Perlis ini menjadi tanggungjawab kita semua, bukan untuk mengajak orang lain, menghantar anak-anak sendiri untuk dipastikan hadir ke sekolah-sekolah ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, ampunlah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu, dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai oleh-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau semarakkanlah dalam jiwa kami kasih sayang kerana-Mu sehingga tersebarnya cinta dan kasih yang Engkau redha. Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh mereka yang kami kasihi. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.